Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan puan, terima kasih dapat menyertai sesi CDL PGB pada petang ini. Saya alu-alukan kedatangan semua. InsyaAllah kita akan mendengar satu pembentangan daripada seorang pengetua yang bernama Encik Taufik bin Yusof berkaitan dengan sistem yang beliau wujudkan di sekolah beliau. Ini ada kaitan dengan pendidikan digital yang kita sedang bawa di KPM sekarang ini. Tapi sebelum saya perkenalkan lebih lanjut Tuan Taufik ini, mari kita lihat sebahagian daripada video yang telah pun yang telah dikongsi sebelum ini. Jadi ini adalah YouTube Connecting Dots Learning. Tuan-puan boleh masuk ke site ini untuk menonton video-video yang telah pun dimuat naik ke dalam ruangan ini ya. Kita ada pelbagai siri CDL ini, iaitu antaranya adalah yang paling lama CDL Kuala Lumpur, sudah ada sehingga beratus-ratus siri lah, more than 100 series already. Kita ada juga Sabah, IPG Negeri Sembilan, dan ini PGB yang kita sedang tonton sekarang adalah CDL PGB, di mana semua pembentang adalah dalam kalangan pengetua ataupun guru besar, dan mereka membentangkan apa yang telah dibuat di sekolah masing-masing, best practices lah yang boleh dikongsi dengan pengetua dan guru besar yang lain untuk sama-sama kita bantu meningkatkan dalam aspek kemenjadian murid di sekolah masing-masing ya. Baik, jadi saya stop sharing dulu yang ini. Baik, seterusnya tuan-puan, saya perkenalkan dahulu pembentang kita pada petang ini, Encik Taufik bin Yusof. Beliau merupakan sekarang ini bertugas sebagai pengetua di SMK Panglima Garang Abdul Samad di Benta, Kuala Lipis, Pahang. Mula bertugas pada tahun 2000 sebagai guru, sebelum itu dengan private sector lah. Naik daripada 41 grade 41 sampailah sekarang grade DG54. Mula bertugas sebagai pengetua pada tahun 2021 di SMK Ringlet, Cameron Highlands, kemudian berpindah ke SMK Padang Tengku, dan seterusnya sekarang ini di SMK Panglima Garang Abdul Samad ya. Saya pertama kali bertemu dengan Encik Taufik adalah ketika beliau mengikuti bengkel My Digital Leader yang dilaksanakan oleh IAB di Pahang baru-baru ini, di Kuantan ya. Jadi saya attend kursus tersebut. Saya dapati Encik Rizal, Tuan Rizal kita ni mempunyai satu kelebihan dalam aspek digital lah, di mana beliau mempunyai sistem sendiri yang memudahkan pengurusan sekolah. Jadi saya nampak ini ada sesuatu yang sangat baik untuk dikongsikan dengan semua pengetua dan guru besar yang lain, dan insyaAllah ini kita dapat sama-sama mengambil manfaat, dan kita bolehlah bertanya kepada Encik Taufik nanti sekiranya kita nak tahu lebih lanjut dan juga nak memastikan apa yang dibuat di sekolah beliau dapat juga dilaksanakan di sekolah yang lain. Jadi tanpa membuang masa, saya dengan segala hormatnya menyerahkan kepada Encik Taufik untuk meneruskan sesi perkongsian beliau. Silakan Encik Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Yang dihormati, terima kasihlah pada moderator pada petang ini, Dr. Ihsan bin Ismail. Begitu juga kepada semua yang ada dalam ini, pengetua, guru besar, guru-guru, maupun kalau ada di kalangan pensyarah dan sesiapa jugalah. Jadi saya diminta untuk membuat perkongsian amalan terbaik lah yang telah dilaksanakan di SMK Padang Tengku. Jadi untuk makluman tuan-tuan puan sekalian, saya mula bertugas di SMK Padang Tengku bermula pada 1/4 tahun 2022. Bermasuk baru setahun lebih lah, dalam setahun 6 bulan gitu lah. Tapi saya punya jodoh tak lama lah di SMK Padang Tengku.
Jadi bermula daripada tahun ini 1 bulan 9 lah saya telah bertugas di SMK Parlimen Garang. Jadi 3 tahun jadi pengetua, 3 buah sekolah. Tahun depan tak tahu lagi lah kalau ditukar ke tempat lain. Jadi itu saya ikut arahan saja. Okay, jadi saya telah diminta untuk berkongsi tentang satu produk inovasi digital. Okay, yang mana apabila saya uh, bertugas di SMK Padang Tengku tu, saya dapati ada sesuatu lah yang boleh diketengahkan. Jadi kita tengoklah sama-sama. Jadi yang mana boleh diambil sebagai satu amalan, gunakanlah. Kalau rasa ini satu amalan yang sukar untuk dilaksanakan ataupun tidak baik, tak apalah. Ini anggaplah sebagai satu perkongsian ilmu. Jadi saya telah bentangkan tentang amalan ini untuk kali yang keempat lah. Kali pertama dalam kolokium uh, Prime, Prime peringkat negeri Pahang pada bulan 7 dan pada bulan 9 dalam kursus Digital Leaders. Masa itu saya berjumpa dengan Dr. Isan. Okay, kemudian pada minggu lepas, 18 Oktober, saya juga telah membentangkan My SMKPT ini di uh, Kolokium Amalan Terbaik Pengetua Guru Besar Peringkat Kebangsaan. Tapi tak dapat lemas, dapat perak saja. Jadi tak apalah, itu rezeki kan. Tak apa. Yang penting amalan tu sangat baik di sekolah saya. Jadi saya sharekan dulu skrin. Okey tuan-tuan Jadi saya terus pergi kepada uh, dia punya abstract dia. Jadi kalau kita tengok tadi iklan yang dikeluarkan berulang-ulang, guru membantu guru, guru membantu guru. Saya pun dah macam terhafal pula tentang digital tadi diucapkan. Jadi untuk aplikasi MySMKPT ini adalah satu aplikasi digital di mana dia adalah untuk meningkatkan kemahiran guru mengaplikasikan teknologi digital. Masuk di sini ada guru-guru yang dia rasa teknologi digital ni sangat menyusahkan di hidup dia. Sebabnya dia ada pengalaman-pengalaman yang semua orang ada lah. Nak guna apa dulu pernah guna apa nak masukkan data yang sekarang ni ID ni pun ada masalah macam-macam, lambat lah, dah masuk hilang dan sebagainya. Jadi itu menjadikan fobia di kalangan guru-guru lah, terutama guru-guru yang telah berumur. Tetapi MySMKPT ni apa yang kita buat adalah kita menggabungkan semua maklumat dan data di dalam satu sistem. Satu sistem dipanggil one stop center lah. Satu sistem maklumat berpusat di mana dengan adanya sistem ini beban guru dalam kerja-kerja rutin pengkeranian yang banyak tu dapat kita atasi. Jadi ketidakselesaan yang timbul di mana maklumat yang nak diambil kembali tak cukup, tak tepat, sukar nak dapat balik dan sebagainya, kita dapat atasi masalah-masalah ini. Jadi dia secara apa kata objektifnya adalah dapat memenuhi keperluan semasa guru-guru di SMK pada masa itu. Jadi dengan adanya sistem ini, aplikasi ini, maka beban tugas rutin guru-guru telah dapat diuruskan dengan lebih mudah. Dan yang paling penting, guru-guru boleh menggunakan aplikasi ini pada bila-bila masa dan di mana-mana juga. Jadi dianya adalah satu aplikasi digital yang futuristik yang memberi impak kepada keberhasilan perusahaan data dan maklumat. Bagaimanapun untuk makluman semua, memandangkan aplikasi ini belum lagi mencapai umur setahun pun, masih lagi kita buat penambahbaikan dari masa ke semasa, maka penjajaran-penjajaran yang dibuat ni dia akan memenuhi keperluan semasa guru dan juga murid. Jadi sekarang ini kita lebih fokus pada guru terlebih dahulu. Untuk murid baru ada satu bahagian saja. Saya akan tunjukkan nanti. Okey, jadi ini adalah pemuka atau paparan uh, pada apa ni kita punya paparan
di inilah. Yang ini adalah di paparan di handphone, dan yang bawah ini adalah paparan di laptop lah. Okey. Okey, saya tunjukkan sikit paparan sekolah lah. Sekolah ini ada bermula pada 1965, sekolah lama, Grade A, sekolah PTJ, sekolah luar bandar dan ada asrama. Di mana kalau dilihat jumlah gurunya adalah 60 daripada 67 orang. Maksudnya masih lagi tak cukup cikgu 7 orang di sekolah ini. Dan pengetuanya, kalau tengok baru dalam setahun lah. JPK pentadbiran Pak baru 6 bulan. JPKM 2 bulan. JPK Koko yang lama 3 tahun. Maksudnya dalam keadaan sekolah ni uh, kita nak buat penambahbaikan, tetapi dari segi pentadbiran dia, dari segi SLT dia adalah mereka yang muda-muda yang baru nak jadi pentadbir. Tetapi itu bukannya satu masalah ataupun satu halangan untuk sekolah ini untuk bergerak ke hadapan. Sebabnya yang paling penting adalah kerjasama. Kita alhamdulillah lah di situ dari segi hubungan dan kerjasama sesama guru adalah sangat baik. Okay, jadi kalau lihat pada uh, mata pelajaran untuk SPM, kita ada 23 mata pelajaran. Bukan calang-calang. Sekolah yang luar bandar, dan kita ada 23 mata pelajaran. Jadi banyak perkara yang perlu dilihat, tambah-tambahkan lagi kita tak cukup 7 orang guru. Jadi pelbagai dugaan lah yang tahun ini kita perlu hadapi, dan alhamdulillah setakat ini kita punya uh, track untuk SPM nampaknya on track lah. Nanti saya akan tunjukkan dia kesan dia. Okay, dari segi kewangan kita ada mendapat audit cemerlang dan hubungan baik dalam komuniti dan PIBG. Okay. Okay, ini adalah bilangan murid sekolah SMK pada Teku. Kita ada 698 orang murid dan pendapatan keluarga boleh dikatakan 85%. Pendapatannya adalah bawah daripada RM3,000. Okey, jadi ini adalah dia punya mandat atau punya kuasa. Kenapa saya melihat digital ni satu perkara yang penting. Kalau kita lihat Kementerian Pendidikan sendiri dalam teras yang ketujuh menggariskan untuk meningkatkan keupayaan pendidikan digital di sekolah. Okay, jadi saya ambil ini sebagai satu cabaran, dan kita sekarang ni berada di IR 4.0. Kalau kita lihat, dia adalah berkaitan dengan pendigitalan. Okay? Jadi kalau kita tengok apa yang dicapai oleh Kementerian Pendidikan, murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara, negara madani. Jadi saya bila itulah apa yang dikenaki oleh kementerian. Jadi sebagai seorang pentadbir di sekolah, jadi saya melihat ini sebagai satu amanah lah. Jadi kita cuba untuk laksanakannya. Begitu juga dalam Pahang ni kita ada transformasi pendidikan Pahang. Okay, jadi ada garis panduan yang kedua yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan di Pahang bermula daripada 2020 hingga 2030. Ada perkara yang hendak dicapai. Okay, jadi dalam model guru ada 10 ciri model guru. Jadi salah satunya adalah berkemahiran digital. Okay, dan yang keduanya model sekolah. Begitu juga disentuh tentang digital. Jadi hasrat yang telah diberikan, maka saya sambutlah sebagai satu cabaran untuk sekolah SMK pada Teku ini. Okey, jadi apakah sebab kita laksanakan pendigitalan ni? Jadi dia ada isu dan keperluan untuk penambahbaikan. Ada aduan guru dalam mesyuarat akhir tahun 2022. Ada banyak rungutan lah, terlalu banyak guru WhatsApp dan Telegram. Okey, pemeriksaan RPH secara manual, membebankan. Okey, ada guru sampai 2 tahun tak boleh buku rekod. Dalam merekodkan SDM amalan baik pun banyak rungutan, tak ingat password, nak masuk pun lupa sebagainya. Dan rekod core curriculum pula kalau kita lihat
kena buat berulang kali, kadang tak ingat, hujung tahun kena ambil lagi data pada murid. Ha? Perekodan keberadaan guru pula nak kena masuk dalam WhatsApp atau Telegram. Jadi kalau dah masuk seorang, dua, tiga, orang yang keempat pula dia masuk yang atas. Jadi nombor satu, nombor dua tak ada. Bergaduh pula. Jadi banyaklah perkara-perkara yang kita lihat menjadi beban dan menjadi satu isu yang berulang kali. Walaupun dia beritahu masih berlaku. Dan juga yang keenam tu pelaporan secara manual. Okey, minit curai, laporan di sekolah, kehadiran murid dan lain-lain banyak yang dibuat secara manual. Jadi ini membebankan guru. Guru terpaksa datang ke sekolah, dah ini terlupa, esok ingat buat pula, masuk dalam fail, isi borang. Jadi banyak beban-beban yang kerja-kerja yang kita pengkeranian ini. Jadi dari sinilah maka kita kembangkan dalam tulang ikan Ishikawa ni. Jadi kita dapati perkara yang kita nak ambil ini dah terlalu banyak grup WhatsApp dan Telegram. Apa kita nak buat? Ini nak selesaikan semua. Boleh nak selesaikan semua, kita selesai salah satu. Yang mana yang paling yang cikgu rasa kritikal, yang menyebabkan cikgu rasa jiwanya pun tertekan. Jadi kita tengok, terlalu banyak grup WhatsApp dan Telegram. Ini perlu diatasi. Apa kita nak buat? Jadi inilah yang kita masuk kepada menambahbaikan, itu mewujudkan satu aplikasi untuk merekod data dan maklumat secara berpusat. One Stop Center dalam talian. Jadi secara digital. Bila itu yang nak dibuat, jadi saya perlulah membuat perancangan. Dan saya dan juga Pak Sukan ni di sekolah ni, kita membuat perancangan. Jadi saya menggunakan tool dia 5M1E. Jadi tool ini mungkin kita lihat kalau dalam tulang ikan Ishikawa ada 5 saja. Ini ada 6. Ini pengalaman saya bekerja di kilang. Bila saya bekerja di kilang, saya terlibat dengan CI team ataupun continuous improvement team. Dalam team tu dia akan ada manager, ada supervisor, ada technician, ada operator sendiri, dan ada yang ada nama keselamatan, ada kerja bersih kawasan, ada pekerja kantin. Dia tak kira, dia campur semua untuk mendapatkan idea dan juga untuk menyelesaikan masalah daripada pelbagai sudut. Dan kadang-kadang tu idea yang diberikan oleh operator pengeluaran tu adalah lebih baik, lebih boleh menyelesaikan masalah secara holistik dan sebagainya. Jadi saya masih menggunakan tools ini sebab tools ini banyak membantu saya menyelesaikan pelbagai masalah dari dulu hingga sekarang. Jadi yang pertama manpower. Jadi bila saya lihat, kami nak buat aplikasi ini, saya perlukan seorang yang ada kemahiran. Jadi saya melihat kami ada seorang guru. Guru ini adalah seorang guru sains. Dia bukannya guru ICT. Jadi dia ni tak dipandang pun selama ni. Dibiarkan, tak ada orang peduli pun. Jadi bila saya pergi, saya lihat, bermula dengan saya tengok dia membimbing satu pasukan sekolah dalam I'm Pro tu. Jadi melampat tempat ketiga peringkat daerah. Jadi saya melihat bahawa ada sesuatu ni cikgu ni. Jadi bila saya bertanya dengan beliau, beliau ada Google Certificate Educator. Lepas tu dia juga ada 5 Certificate Training Program pun dia ada. Dan dia juga adalah Duta Guru Petronas. Dan beliau juga adalah salah seorang daripada 150 orang guru yang termasuk dalam senarai guru juara cikgu juara digital. Jadi saya melihat dia ada kemahiran. Jadi tak digunakan. Jadi pada tahun ini 2023 ini, bermula pada sesi tahun ini, saya telah melantik beliau sebagai guru bestari sekolah. Jadi bila dia telah menjadi guru bestari sekolah, jadi waktu mengajarnya berkurang daripada waktu yang banyak.
Jadi waktu tu berkurang, jadi waktu inilah yang beliau boleh gunakan untuk membangunkan, okay, produk-produk digital. Okay, jadi saya mulaannya saya pun tak tahu sejauh mana kemampuan beliau. Jadi bila saya kata okey kita buat dulu berkaitan dengan RPH, boleh tak? ERPH. Jadi dia kata boleh. Okay. Jadi bila dari situ saya lihat keupayaan beliau sangat tinggi, maka kita bermula daripada situ perancangan kita, kita pergi kepada menggunakan perisian AppSheet. Jadi kemahiran dia ada untuk menggunakan AppSheet, Cikgu Fauziah ni. Jadi semua rekod dan maklumat kita masukkan dalam satu aplikasi, dan caranya adalah dengan guru penolong ketua bidang, ketua panitia memberi input dari masa ke semasa untuk membangun aplikasi ini. Jadi kerap berlakunya perbincangan dan mesyuarat untuk membuat penambahbaikan dalam sistem lah. Ini yang dikatakan penjajaran ni. Okay. Jadi dalam sehari pun boleh berlaku banyak kali. Dalam seminggu pun banyak kali berlaku. Jadi aplikasi yang dibuat ni dengan begitu tekunnya guru-guru dan juga Cikgu Fauziah ni membantu dalam pelbagai sudut teknikal, maka dalam tempoh 3 bulan, okay, aplikasi ini telah dapat digunakan. Dapat digunakan dengan saya tak nak kata sempurna, tidak sempurna, tapi dengan lancar lah. Dan dia telah membahagikan guru-guru. Guru-guru dengan cepat, dengan memberi maklumat pada saya, mereka merasa sangat seronok dengan aplikasi ini. Sebab sebahagian tugas-tugas pengkeranian telah dapat dikurangkan. Okay. Jadi kita menggunakan laptop, boleh menggunakan laptop ataupun handphone lah untuk menggunakan aplikasi ini. Okay, ini apa yang dibuatlah taklimat, bengkel, latihan, bimbingan, pemantauan dan juga penilaian kebijaksanaan. Okay. Ini adalah pelaksanaan. Saya ingat saya nak tunjukkan yang sebenar lah. Okay, yang ini adalah saya bentang itu saya tak dapat tunjukkan yang sebenar sebabnya masa lah. Masa nak bentang dalam 20 minit saya tak cukup. Jadi kalau lihat di sini, kita ada fungsi utama dia. Okay, pentadbiran, kurikulum, HAM, core kurikulum, takwim, website, lensa dan TS25. TS25 ni belum lagi berfungsi. Okay, dalam bahagian pentadbiran pula, dia ada subfungsi pula. SKPMG ni pun belum lagi berfungsi. Okey, guru bertugas ni pun belum lagi berfungsi. Yang sudah berfungsi adalah keberadaan guru, aktiviti sekolah dan juga minit curai lah. Okey, saya akan tunjukkan yang sebenar nanti ya. Okey, dan juga kalau kita tengok aktiviti sekolah ni, semua aktiviti sekolah kita akan rekodkan. Begitu juga minit curai. Jadi cikgu tak perlu dah masuk dalam file. Semuanya masuk dalam satu tempat berpusat saja. Okey, jadi dengan adanya aplikasi ini di bahagian pentadbiran tadi, fungsi dalam pentadbiran, dia memudahkan pelaporan keberadaan guru dan penyediaan relief. Jadi tak perlu dah masuk dalam Telegram, dalam WhatsApp. Jadi masuk di sini, guru relief hanya perlu lihat di sini saja aplikasi ini untuk membuat relief. Okey, dan yang keduanya, semua laporan aktiviti sekolah dapat disediakan dengan cepat WSF oleh semua guru. Habisnya aktiviti terus boleh masuk buat laporan dah. Tak perlu nak pergi ke pejabat ke, nak isi borang ke, nak menulis ke, nak print gambar ke. Jadi banyak saja, tak payah. Ini dalam masa itu juga, habis program terus boleh buat. Jadi dia menyimatkan masa dan memudahkan guru. Okey, begitu juga minit curai. Tamatnya bengkel, tamatnya kursus ke, taklimat, jadi cikgu terus boleh buat minit curai. Okay, jadi dia memang memudahkan. Tak ada nak lupa-lupa, tak berlaku lah. Okay, ini RPH pula. Easy RPH. Jadi dia akan ada rekod dia. Saya akan tunjuk. Nanti saya tunjuk. Okay, saya tunjukkan yang sebenar lah untuk bahagian pentadbiran terlebih dahulu. Ya, elok share yang sebenar lah. Senang kita boleh tengok terus. Okay, ini bila kita masuk. Okay, ini adalah aplikasi yang sebenar.
Okay, saya pergi home dulu. Okay, kita ada ni fungsi utama dia. Saya masuk bahagian pentadbiran. Okay, dia panggil pentadbiran ni seperti saya katakan yang ini masih tidak berfungsi lagi. Okay, keberadaan guru. Jadi kita boleh terus tengok keberadaan guru. Ini daftar keberadaan, cikgu akan daftar di sini. Bila kalau dia tak keluar waktu bekerja ke atau urusan rasmi ataupun dia bercuti, dia akan masuk di sini. Contohnya hari inilah. Okay, jadi bila dah daftar, kita tengok pada dashboard keberadaan guru. Lambat sikit bergantung pada internet ke ni. Okay, ini hari ni 25 hari bulan. Jadi urusan rasmi ada 3 orang cikgu pada urusan rasmi ni. Jadi guru relief dia tahu okey 3 orang tak ada. Okey. Ini 2 orang cikgu cuti sakit dan cuti bersalin. Jadi pada hari ini ada 5 orang guru yang tak ada. 3 orang urusan rasmi, 2 orang ni yang cuti. Jadi dengan ini guru relief tak perlu dah nak bertanya dalam WhatsApp group ke Telegram ke. Dia terus boleh buat relief daripada laporan yang dia relief di sini ya. Okey. Itu tentang keberadaan. Okay, itu keberadaan. Jadi kalau yang keduanya berkenaan dengan aktiviti sekolah. Ini adalah aktiviti sekolah yang telah direkodkan. Okay, berat tu ini. Petang ni. Tadi saya test di sekolah ni okey. Nampak sikit. Tak apa kita patah balik. Ni okey. Biasanya internet tak ada isu lah di sekolah cikgu Uh, tadi saya guna okey. Oh. Ini dia ada masalah sedikit ni, maksudnya ada line sebab sekarang ni musim hujan, doktor. Jadi ada gangguan sikit lah di sini. Kita Oh. menggunakan line streaming Oh, okey. tak apalah saya yang lain lah. Apa yang cikgu buat ni memang tak disediakan oleh kementerian lah. Maksudnya tak ada sistem Tak ada. Tak ada Ya, saya buka balik. Okey, pentadbiran, laporan aktiviti sekolah. Okey. Kacau ni. Saya tak masuk. Tak apa, saya tak masuk lah laporan aktiviti sekolah tu. Okey, semua saya nak malu di sini maksudnya guru-guru semua laporan aktiviti sekolah dia akan masukkan dalam aplikasi ini. Jadi habis saja kita punya sesuatu program, dia kita akan masukkan ke dalam kita punya laporan aktiviti. Begitu juga minit curai. Ya, saya arkib. Okey, ini minit curai. Maksudnya bila sesiapa pun pergi ke mesyuarat ke sebagainya. Contohnya saya ambil Jalawara Pelantar di Lima. Ini Cikgu Fauziah ni. Cikgu Fauziah ni ada dalam grup WhatsApp CDL ni. Tak ada masuk lagi tidak. Jadi akan buat laporan dan masuk ke sini. Jadi kita tahulah apa perkara penting yang ada dalam yang telah cikgu ataupun staf telah pergi ke sesuatu ni lah. Minit curai tu ikut format yang ditetapkan lah. Dia orang isi ikut format lah. Dia ada template lah. Ada template lah. Oh, okey. Jadi itu berkaitan dengan bahagian kurikulum.
Kemudian kalau bahagian tadi pentadbiran, bahagian kurikulum pula kita ada ERPH. Okey, kalau tengok ERPH ni dia ada bahagian yang kita nak tulis, dia ada waktu pun masuk di sini, RPT pun ada di sini, buku teks pun ada. Jadi kalau tengok buku teks di sini daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 6 ada. Ini kita, memang kalau kata cikgu tak buat buku teks pun cikgu boleh rujuk di sini Ya. untuk dapatkan buku teks. Yang RPH tadi tu main cikgu buat dalam ni je lah RPH. RPH tak, kita buat buat secara manual dan masukkan di sini Oh, okey. untuk Masuk rujukan. Maksudnya upload lah di ketua sini. panitia dia masuk, dia buat, dia masuk di sini. Okey, itu RPH. Dan juga kalau kita nak maaf tuan-tuan, ini tadi tadi saya datang pagi tadi saya tengok okey, jadi saya pun kata boleh duduk di sekolah lah. Punya mata petang ni ah, main tak okey pula. Kalau guna handphone dia laju sikit. Masuk dalam ni. Kalau saya tak masuklah bahagian RPH, mungkin dia banyak data di situ. Kita masuk tempat lain lah. Okey, seterusnya kalau kita lihat nilam Okey, nilam dia ada daftar macam nilam. Untuk akses app ni cikgu, Nah, dia open kepada semua ataupun dia kena cikgu saja, dia kena ada login dan sebagainya? dia akan didaftarkan. Okey, saya Oh, saya balik-baliklah kepada yang apa yang PowerPoint saya. Okey, nilam ni kalau tengok aplikasi nilam ni bila kita masuk tadi, jadi saya terus masuk ke dashboard. Okey, dalam dalam dashboard ini, saya pilih itu. Kita boleh tengok senarai pembaca terbanyak rekod semasa. Jadi daripada rekod ini kita boleh tahu siapa yang paling banyak murid yang telah merekodkan bacaan nilam. Jadi murid nak membaca nilam ni, rekod sekarang ni dia tak perlu menggunakan pergi ke library. Sebab dekat sini dah ada rak buku. Kalau tengok di sini kita ada jumlah sekolah 124 sekolah yang kita ada rak bukunya. Jadi boleh meminjam di sini saja untuk membaca. Jadi itu kelebihannya bila kita gunakan digital. Jadi kita tak perlu nak gerak nak pinjam pun waktu sekolah. Ini kita boleh pinjam pada bila masa dan anytime boleh lah. gunakan pada di mana-mana saja. Itu Betul, betul. kelebihannya. Okey, jadi bukan ya. Okay, ini adalah keberhasilan tadilah daripada fungsi kurikulum tadi. RPH kita dapat sediakan dengan cepat dan mudah untuk dipantau. Jadi peratus penghantaran RPH setiap minggu dapat ditingkatkan. Ada guru dulu saya masuk keluar tu 2 tahun tak pernah hantar RPH. Tapi kali ini selepas adanya MySMKPT ni yang dibuat secara digital, beliau adalah antara orang yang awal lah menyiapkan RPH. Apa sebab dia kata? Sebab ada MySMKPT memudahkan dia. Tak perlulah nak cari kertas, nak menulis, nak kena print sebagainya. Jadi terus buat dalam ni selesai. Yang keduanya tadi dalam sistem nilam kita dapat membuat pinjaman secara maya dan meningkatkan minat membaca. Tadi rekod pembaca banyak tadi saya tunjukkan dah mudah dapat dan dikenapasi. Okey, yang ada lagi satu yang tentang ketidakhadiran tu, kelas tambahan, kita dapat kesan dengan cepat lah. Contohnya ni inilah. Kelas tambahan, suluh ilmu, sejarah. Okey, 61.54% saja. Maksudnya ada tak ada 5 orang. Yang tak ada ini. Rekod murid tak ada kita dapat kena pasti dan kita dapatlah untuk mengambil tindakan dengan pantas. Maksudnya siapa pun cikgu ke pengetua ke kita nak buat pemantauan, kita masuk dalam sini kita boleh tengok. Ini siapa tak ada dan sebagainya. Okay, dan juga dia akan tunjukkan setiap pelajar tu dia tak hadir kelas tambahan tu berapa kali.
Kelas PDP pun sama juga. Waktu harian tu, kita boleh tengok dia tak hadir berapa kali. Okay, ini ham pula. Okay, ham pun dah ada banyak fungsi dia. Okay, jadi antara fungsi dia, ini kita kalau ambil aplikasi disiplin, kita bagi pada rekod sasiah terpuji murid, maka kita akan dapat apa? Merekodkan sasiah terpuji murid. Jadi kita tak masuk dalam sistem SSDM sebabnya cikgu dia selalu lupa password. Dia tak akan masuk lah. Jadi dia tak akan rekod. Jadi dengan sistem ini, cikgu akan menggunakan form nilai nilai baik ini untuk merekodkannya. Dan yang sebelah kanan sekali ini adalah jumlah rekod yang telah dimuatkan mengikut kelas. Okey, daripada Jadi sini, dia, cikgu, dia ada link dengan SSDM jugalah. Maksudnya apa yang ada dalam tu ada dalam sini ataupun macam mana? SSDM kat kita akan ada satu jawatan kuasa khas pula untuk merekod Okay. ke dalam SSDM. Oh, Dia, okay. Cikgu dalam ni record. ada, sebab dekat sini kita nak cari analisis murid unggul. Oh. Okay, saya cuba tengok balik tadi kita punya tu. Yang kita dah mana tadi? Saya buka balik ya. Saya tunjuk sikit. Kalau boleh buka Okey. Home, ham. Okey, aplikasi disiplin. Sasiah diri murid. Okey. Ini adalah rekod-rekod dia. Okay, daripada rekod-rekod tadi, kita boleh buat patang ni dikacau betul lah line. Saya buat sekali lagi tengok. Ini adalah kelemahan dia lah. Kelemahan dari segi penggunaan digital, bila line tak cukup baik, jadi dia akan ada masalah lagi lah. Okey, analisis murid unggul bagi juga. Okey, tadi kalau kita buat analisis daripada analisis murid unggul tadi tu, maka kita akan dapat melihat berapa ramai murid yang telah melaksanakan IPDA ni, sasiah diri murid dia dari segi terpuji sampailah yang tak ada langsung. Okey. Ya, saya tak dapat tunjukkan lah ini. Okey, kemudian kita ada satu lagi pelaksanaan yang menarik lah, aplikasi hari lahir murid. Okey, kita masuk dalam sistem ni, kita terus boleh buat ucapan hari lahir murid secara terus dalam WhatsApp. Okey, ini contohnya daripada sini, aplikasi ada jadi, kita tengok hari lahir hari ni berapa ramai. Jadi kata tingkatan 2 Al-Arabian ni ada seorang. Jadi nama dia Muhammad Kusairi, saya tekan di sini, dia akan pergi pada WhatsApp. Jadi saya akan ucapkan selamat jadi pada berdasarkan nombor telefon dalam APDM ibu bapa. Jadi ada ibu bapa yang telah menjawab, Muhammad Danish bin Muhammad Rohaizat ni saya hantar. Jadi ada penjaga mengucapkan terima kasih. Selamat Hari Raya Mak Zaibati. Ini masa nak Hari Raya kan. Okay, yang ini ayah Idris, ayah Safiruddin. Okay, ucap terima kasih pengetua saya Idris, bapa kepada Muhammad Saifuddin. Ada masa nanti kita minum. Jadi ini merapatkan hubungan lah antara guru dan maknanya tuan pengetua yang hantar ucapan tu kepada murid lah. Ya, saya hantar pada penjaga. Oh, okey. Jadi itulah sayangnya hari ini dia tak boleh nak tunjukkan lah. Ya, saya cuba Yalah, lagi benda ni sekali. tak menentu. Kadang kebiasaan okey. Hari ni pula. Aplikasi Tapi hari lahir. kebiasaannya dia tidak ada masalah dari Okay. segi nak akses lah. Memang tak ada masalah. Tapi petani lain pula. Mungkin sebab tadi ada yang berkata sebab kita guna Zoom. Bila guna Zoom dia akan jadi slow yang ni. Mungkin lah tu.
Jadi memang tak lepas langsung. Nah, ni Durga ni, Hmm. okay, saya masuk Durga WhatsApp ni, okay, dia terus pergi per WhatsApp. Okay, saya dah ucapkan ni tadi. Nah, saya dah ucapkan tadi selamat lahir Durga tadi ya, Hmm. today ini. Okay, dah dibalas. Terima kasih. Thank you pengetua. Welcome. Hmm. Hmm. Ini salah satu lah. Okay, kalau kata kita patah balik. Ha? Saya patah balik, cuba ambil semua lagi. Ini SSDN tadi. Okay, pula. Lepas, ha? Tak lepas. Ha? Okay, jadi itu antara yang menarik lah. Jadi kita dapat kalau pengetua saya hantar ucapan hari lahir kan. Jadi mak ayah pun saya cuba tengok hari lahir dia hari ni. Tak lepas juga. Ya, Tak lepas minta maaf lah. mungkin Lepas. sebab Zoom ni lah. Hmm. Saya dah Tak cuba apa. pagi tadi berulang kali. Saya dah buat satu tadi lepas. Ha. Hmm. Saya ingat petang ni saya nak tunjuk lah yang murid yang kedua ketiga ni. Tapi tak dapat minta maaf. Dah dapat. Tak apa, tak Okay, apa. jadi ini adalah keberhasilan dia tadi lah dalam hem antaranya lah. Dari rekod kehadiran murid tadi saya dah tunjukkan. Okey, memudahkan guru merekod sasiah murid. Jadi dia ada bukti bergambar lah. Kita boleh tengok kita hantar tu dengan gambar sekali, bukti. Okey, kita boleh buat analisis murid unggul ni dari segi sasiah murid ni. Banyaklah dia telah melaksanakan perkara-perkara baik. Jadi kita boleh bagi pengiktirafan bulanan. Okey, jadi merapatkan hubungan antara guru-guru dengan ibu bapa dan juga murid. Ucapan hari lahir tadi. Lepas tu ada lagi lah status murid layak, puan dan sebagainya. UBK pun dapat memantau dan menilai pelaksanaan homeroom. Dalam ni pun ada kita masukkan laporan homeroom. Okay, saya nak tunjukkan, saya tak bimbang lah tadi tak bergerak. Okay, Koko pun ada juga. Kita ada masuk juga dengan Koko. Co-curriculum ni. Okay, jadi antaranya adalah rekod kehadiran co-curriculum. Kalau lihat yang sebelah kiri sekali tu, minggu pertama ni, kita boleh lihat peratus kehadiran murid dalam setiap kelab. Kelab ni ya. Uh, dan juga kalau kita tengok laporan mingguan ni, ini minggu keempat ni, semua ada laporan. Ini kehadiran, ini ada laporan. Setiap kali ada aktiviti, terus dibuat laporan. Jadi laporan ini, guru-guru dia akan meminta SU satu tu kelab satuan ke uniform kan untuk merekodkan laporan mingguan ini dengan menggunakan handphone cikgu lah. Masa itu, okay, ambil gambar, okay, terus buat laporan. Okay. Ini adalah rekod pencapaian. Semua rekod pencapaian, semua peringkat lah antarabangsa daerah, kebangsaan, yang peringkat sekolah pun kita akan masukkan dalam aplikasi ini. Dan yang kiri sini adalah rekod jawatankuasa. Okey, kesemua ini, keempat-empat ini sangat penting untuk apa ni co-curriculum. Jadi amalan yang biasa berlaku di sekolah ada pada akhir tahun, kita akan bagi satu borang pada murid, dia akan rekodkan balik dia punya kedatangan dia, rekod balik dia punya apa ni pencapaian dia, dia akan rekodkan balik apa jawatan dia. Jadi kadang-kadang murid dia tak ingat apa dia punya pencapaian dia peringkat sekolah lah, peringkat daerah. Jadi benda itu merugikan. Jadi dengan adanya sistem ini tak payah dah buat itu semua. Akhir tahun nanti dia akan keluarkan untuk setiap murid tu dia punya rekod kehadiran dia macam mana, dia punya rekod pencapaian dia, dia punya rekod jawatan dia. Jadi semua dah ada sini. Jadi cikgu pun tak payah buat banyak kerja. Kadang-kadang kita ambil masa sampai seminggu, 2 minggu untuk selesaikan laporan PAJSK ni. Dengan adanya ini, memudahkan guru kelas dan juga SU sukan, SU yang adalah uniform, kelab persatuan untuk mendapatkan maklumat-maklumat ini. Dah ada dah. Tak payah dah hujung tahun nak susah payah lagi. Itu kemudahan yang ada lah. Ya. Okay. Ini refleksi dia tadi, keberhasilan dia. Uh,
benda yang sama lah. Okey, gini adalah takwim. Okey, takwim ni penting untuk sekolah ini. Dia takwim ni adalah macam kita nak apa? Bila sesuatu program nak dibuat, masalah ni dia akan timbul pertindihan. Betul. Kata unit pokok nak buat, unit akademik nak buat, kurikulum. Jadi dengan ada takwim ni, okey, siapa nak buat, dah jumpa saya, confirm, masuk terus dalam takwim. Dengan itu tidak berlakulah berlaku pergeseran. Saya pun nak buat. Jadi masing-masing ada perancangan. Oh, ni dah ada ni, kita tak boleh kita ambil tarikh ini. Jadi Tapi cikgu, untuk ya, masuk dalam takwin ni semua cikgu boleh lah. Siapa yang ada dalam ni dia boleh ya, semua akses, cikgu akan dapat lihat. Semua lihat, cikgu dan dia dia dapat lihat dan dapat akses. dapat akses, boleh book lah, boleh block tarikh yang dia nak lah. Boleh blok. Hmm. Itu yang bagus. Jadi dia tidaklah kata orang nak buat, dah bincang tak boleh nak buat kan. Jadi dia membuang masa, menyebabkan berlaku nanti apa pertelingkahan dan sebagainya. Jangan ada ni, okey, senang. Masing-masing Kalender dah. ni, kalender ni juga part of app sheet ya, kalender ni. Macam mana? Kalender ni datang daripada app sheet ni juga ke, ataupun App sheet tarik juga. daripada App sheet juga. app sheet Ada juga? dalam ni. Okey. Oh. Ini adalah dia kita punya website. Daripada sini, daripada aplikasi ini kita boleh terus masuk ke website, masuk ke Facebook, Instagram. Okey. Jadi mudahlah. Biasanya kita tak ingat dah website kat mana semua kan. Dengan adanya aplikasi ni, semua orang dapat tengok. Okey, masuk ke website di sini juga. Nak masuk Facebook pun di sini juga. Insta pun di sini. Dalam YouTube, TV Pusat Sumber pun di sini. Jadi kita dapat lihat lah semua benda tu akan digunakan lah. Okay. Dan ini lensa. Lensa ni semua gambar-gambar aktiviti kita akan masukkan dalam lensa. Dan ini menggunakan Google Photo. Okay, jadi tak perlu dah nak masuk dalam Telegram, bila nak cari nak kena scroll lah, tak tahu kat mana. Kadang-kadang tu kalau gambar tu ada orang masuk, separuh orang ni masuk gambar aktiviti lain, masuk pula aktiviti lain. Jadi dia tidak kata apa, tidak berstruktur lah. Dengan adanya apa fungsi ini, maka kita boleh lihat tarikh dia ada, kan? Dan gambar tu kita boleh akses dia dalam Google Photo pada bila-bila masa. Ini saya nak tunjuk ni, tapi itulah saya cuba sekali lagi tengok lah. Kalau dapat lah. Ya, saya cuba sekali lagi tengok. Okey, saya pergi balik home, saya pergi ke lensa. Okey, ini contohnya gambar ni. Ni. Okey. Ini hari 2 hari lepas ni. Dia menerima pengetua baru. Bergantikan saya. Oh, menarik. Jadi senanglah. Dapat gambar ini. Boleh ni. Okey. Kalau kita kata okey, ada TVET, penalti TVET. Di PMA dia ada buat dia punya aktiviti dia. Jadi dia di sini lah. Semua ada di sini. Boleh tengok lah. Video pun ada. Mana cikgu, SMK Padang Tengku meneruskanlah apa yang telah dimulakan oleh cikgu ni. Itulah saya selalu kata saya dah buka jalan. Saya lihat perkara ini dia membahagikan guru. Ya. Jadi bila dia membahagiakan guru, guru suka benda ni dan benda ni akan diteruskan lah. Akan diteruskan. Tapi saya tak pastilah kalau pengetuanya tak suka pula perkara-perkara tentang digital ni, tu susah lah. Kalau tengok ni program-program ni daripada banyak ni. Daripada ni baru masuk bulan 8. Memang sekolah pada Tengku banyak kita buat program sebab anak-anak murid kita ni dia anak-anak yang suka bersosial. Dia keluarga yang susah, dia nak bersosial, nak pergi berjalan tempat lain susah. Jadi saya nampak untuk menarik minat murid untuk hadir ke sekolah, kita kena adakan banyak aktiviti yang hands on ni. Jadi yang budak dia boleh tengok bukan hanya dalam kelas tetapi di luar kelas. Jadi bulan bahasa, bulan kemanusiaan,
TVET, STEM, memang kita memang all out buat. Sebulan, selama sebulan. Nah, banyak lagi kalau tengok ni memang kira ni lah. Kita tengok banyak tak banyak program dia. Okay. Jadi mudahlah kita kita ambil ni, kita tekan di sini ya. Okey, masuk dalam Google Foto. Okey, Majlis Pencerahan Program Anti Ponting Sekolah. Dia masuk lah. Jadi banyaklah gambar boleh tengok akses. Jadi Ya. kalau duduk dalam handphone dia berat kan. Hmm. Jadi Dan yang ada gambar-gambar ni ni boleh download lah. Boleh download. Bila boleh nak pakai download, boleh boleh download. download. Dia ada limit tak berapa dia punya boleh simpan, saiz simpanan dia punya drive Dia dia? tak ada limit sebabnya kalau kita guna D5, D5 Hmm. telah dibayar oleh kementerian, Oh. dia memang unlimited. Jadi app sheet ni sebenarnya connected dengan Delima lah. Dia tak. App sheet ni kita menggunakan akaun D5. Semua cikgu Oh, menggunakan akaun D5 masing-masing. Jadi okey. bila disimpan dalam Google Photo, kita join Google Photo tu, maka kita boleh ambil semua lah, apa yang ada dalam tu. Oh, ni Google Photo lah ni. Ya, Google Photo. Dia Hmm. ada dia punya ni lah, tak kena daftar juga lah untuk share tu dalam kalangan mereka-mereka yang sepatutnya sajalah. Yalah, yalah. Guru-guru dalam sekolah tu lah. Kalau tidak nanti tersebar pada semua orang lah. Betul, betul. Okay, ini saya nak tunjuk uh, website tadi ya. Website, kalau yang boleh buka ni. Website. Ini website ya. Okay, ini website sekolah. Okay, jadi dia ada dia punya ni lah. Kalau bimbingan konseling ni kita ada buat ujian minda sihat dan juga kita ada buat ni lah laman interaktif minda. Okay, ini kaunselor kita. Yang ini dah berpindah dan kita punya kaunseling kita dapat banyak anugerah lah, baru ni 3 anugerah. Jadi ada banyak perkara yang dilaksanakan oleh ini. Okay, contohnya macam ni laman minda sihat. Bila saya masuk, macam ni lah keadaan dia. Berluka di kawasan Taman Herba. Jadi dari sini kita buat gerak kerja lah. Okay, dengan anak-anak murid, bukan kita upah orang luar, tak. Jadi dengan adanya aplikasi tadi tu, kita dah mengurangkan kerja-kerja pengkeranian. Jadi kita boleh menumpukan pada kerja yang lain. Guru-guru dan juga murid-murid. Ini contohnya daripada zero ni lah. Kalau tengok ni laman ni dengan tukar lah, jadi kita dah tukar dia. Okay, kita nak tunjuk ni lah. Okay, ini lah kita dah tukar daripada hutan pada satu laman minda betul lah, yang sihat betul lah, yang kita Cantik. menyegarkan, yang semua orang nak duduk di situ. Menarik ya. Dan ini yang saya suka share sebab apa, kita buat sendiri semua. Tak ada pun kita menggunakan kontraktor dan sebagainya. Ini semua belukar. Ya. Okay. Ini dulu dari macam ni. Okay, gerak kerja kita, dan akhirnya selepas gerak kerja kita jadikan dia macam ni. Taman Herba kita lah. Dan kita lihat, ni hubungan lah sesama cikgu sangat penting lah. Jadi sebab itu lah saya melihat kita melaksanakan aplikasi ni, kita buat aplikasi ni salah satunya untuk menjaga kebajikan guru lah. Kalau guru rasa terbeban, maka dari segi gerak kerja mereka pun dia tak happy lah. Tak seronok. Tapi cikgu, ada tak possibility bila kita guna sistem ni, ada pula cikgu yang kata terbeban sebab dia tak pandai digital lah, dia tak ada komputer lah. Ada tak macam tu? Itu yang masuk pada cabaran ni. Ni cabaran saya masuk ni. Okay. Cabarannya guru terlupa merekod, guru tidak main menggunakan MySNJPT. Jadi apa yang kita buat, SU dia akan mengingatkan guru lah merekod supaya aktiviti. Habis aktiviti, ingatkan, okay, tolong rekod. Okay, dia akan memantau, okay, dah rekod belum? Ada yang kita rekod, lagi berapa persatuan? Okay, tolong rekod. Lepas tu SU dan JPK dia akan menyemak, memastikan guru merekod. Mereka akan menyemak lah. Dan penyelenggara besar Cikgu Fauzah,
Jadi kalau dia melihat ada perkara yang cikgu tak faham, tak mahir, jadi kita akan mengadakan klinik. Klinik ni maksudnya dia kecil lah. Seorang pun boleh. Itu yang saya kata, walaupun seorang cikgu, awak kena layan. Sebab kita nak pastikan semua cikgu boleh menggunakan MySMKPT ni dengan mudah. Dan setakat hari ni kalau saya buat apa ni, kita buat ni lah survey balik, buat penilaian, dan kita dapati tak ada seorang pun cikgu yang mengatakan MySMKPT menyusahkan. Malah mereka sangat-sangat berterima kasih lah. Sebab Ya. memang aplikasi digital ini memang memudahkan. Yang paling Okey. utama, semua cikgu kata senang cikgu sebab boleh gunakan pada bila-bila masa dan Hmm. boleh guna kat mana-mana. Dia boleh Ha, pakai phone jugalah. App ni boleh ada pada boleh phone. pakai phone. Memang Oh, dalam handphone pun boleh pakai. Jadi itu yang memudahkan cikgu tu. ya. Dan saya pun sebenarnya saya tak pernah gunakan laptop ni. Bila saya nak buka My Activity, memang saya gunakan handphone semata-mata. Dan ada cikgu boleh kata, saya boleh terjaga waktu malam. Saya tidur, terjaga. Kata nak buat apa ni, terjaga. Boleh buka My Activity, boleh buat ERPH. Oh, Siap okey okey. ERPH, okey boleh tidur balik. Sampai tahap macam tu. Okay? Tapi untuk buat app dalam phone tu dia apa pula proses dia tu? Kan dah buat app kan ni dan pergi ke phone dia lain kan? Dia sama je, doktor. Mhm. Dia benda yang sama, Mhm. cuma dia punya paparan dia lah yang berbeza. Oh, okey Kalau okey. kata saya boleh tunjuk dalam share dalam handphone ni pun boleh juga ni. Okey, ini evidence ni lah. Tadi saya dah cakap tadi, dah tunjuk tadi keberadaan guru, laporan aktiviti pun kita boleh masukkan, ikutkan unit curai pun. Ini semua dia punya evidence lah. Easy ERPH saya tak dapat tunjukkan, tak boleh masuk tadi. Tapi inilah bentuk dia. Dia akan boleh di print dalam bentuk PDF. Kita buat secara digital dan akhirnya kita boleh print dalam bentuk PDF. Jadi bukti penyediaan tu kita simpan dalam bentuk file juga. Okay. Ini yang tadi saya kata SSDM, kita masukkan gambar juga. Jadi murid membantu guru, gimmick penutupan bulan STEM, dia ada gambar dia. Okey, jadi ada impak dia. Kalau kita lihat, jadi prestasi guru meningkat. Salah satunya sebab aduan guru diberi perhatian. Jadi guru ni berterima kasih lah bila dia mengadu, pengetua mengambil tindakan atas aduan itu untuk menjaga kebajikan mereka. Maka itulah yang dikatakan tadi daripada guru, untuk guru tadi tu lah. Emosi guru Boleh dia tak cikgu berharga. share mungkin boleh cikgu share mungkin satu aduan cikgu tu. Dia nak dapatkan kita nak dapat idea lah apa cikgu mengadu tentang Yang, apa. yang tadi saya kata aduan tadi pasal Hmm. dalam relief kan, apa ni yang cikgu Ah, keberadaan guru tadi tu dalam WhatsApp. ya. Okey Jadi okey. seorang masuk, okey, dua dia continue lagi sambung, tiga Hmm. sambung. Yang keempat ni dia tengok yang kata guru relief tadi masuk yang mula-mula sekali, dia mula satu balik. Hmm. Jadi Ya. masalah lah, yang tiga ni marah lah. Betul betul betul. Jadi kelang kabut. Kena pula yang kelima disambung pula, nombor satu jadi nombor dua. Yang tiga orang Hmm. lagi tadi guru relief tak nampak pula. Itu Hmm. kalau lima orang, kadang-kadang tu 10 orang, 12 orang cikgu yang keluar pada hari satu hari. Jadi dia akan menimbulkan masalah lah. Lepas tu kalau kata gambar, kita masuk dalam Telegram, dia akan jadi banyak. Nak kena tengok satu-satu. Lepas tu kita nak dapatkan balik gambar, kata kita nak gambar yang bulan 4-nya. Kita kena scroll, tengok. Kadang-kadang ada guru dia tak masuk dalam tu pula. Dia masuk pula dalam dalam apa WhatsApp pula. Kena cari dalam WhatsApp dan sebagainya. Jadi banyak ni lah. uh, yang kata kerja-kerja pengkeranian ni yang menyebabkan satu benda yang sepatutnya kita boleh dapatkan maklumat tu dengan mudah, tapi kita memerlukan masa. Kalau kata ada gambar tak masuk pula, nak kena cari dengan siapa yang ambil gambar tu. Jadi dengan adanya one stop center ni, semuanya ada dalam ni. Okay, jadi baguslah. Okay. Okay, ni impak kehadiran. Jadi dengan adanya tadi kata guru penyayang, kita boleh buat banyak aktiviti apa semua. Kalau kita tengok
daripada tahun 2022 ni, kehadiran dia berbanding tahun 2023 ni, 2022 kalau tengok 70%, 81, 79, 76, 83, paling tinggi 83%. Tapi pada 2023 ni kita dah mencapai 89, 88, 86. Tahun bulan 9 ni turun 80 ni sebabnya musim buah, ramai demam. Sini memang buah banyak, durian, rambutan, dokong habis, semua demam banyak, demam pada bulan 9 ni. Jadi ini impak dia, secara tidak langsung kepada kehadiran sekolah. Kita mensasarkan untuk mencapai 90%. Tak capai lagi lah. Dan yang paling penting sekali, dengan ada aplikasi ini, guru ada ruang masa yang lebih banyak untuk menumpukan pada kurikulum. Okay, kalau kita lihat daripada pencapaian kurikulum ini, masa saya masuk ke sekolah ini, tahun 2022, dia punya TOB 7.63 ni. Paling teruk sekali dalam tempoh 5 tahun. Mana tak berdebar saya masa tu. Jadi, kita mula bergerak. Alhamdulillah, pada penilaian pertama, kita dah mendapat 7.19. Maksudnya, kalau banding dengan 2019 dengan 2018, lebih baik. Okay, dan pada pertengahan tahun, pun mendapat yang terbaik. Dan akhirnya SPM, ini yang pecah rekod sekolah ni. Kali pertama dalam sejarah sekolah, SMK pada Tengku ni mendapat keputusan grade peralatan sekolah bawah daripada 5. Tak pernah dapat. Memang sebelum ni 5 lebih ya. 5.18, 5.16, 5.40, 5.25 dan pada 2022 dah pecah rekod. Ini adalah rekod terbaik sekolah lah, 4.68. Dan pada tahun ni kita mensasarkan 4.34. Jadi kalau kita lihat daripada mula TOV kita, P1 tengah tahun memang on track. Memang dalam tempoh 6 tahun tu, inilah ranking dah nombor 1 dalam TOV, dalam P1, dalam peperiksaan pertengahan tahun. Dan kalau kata percubaan ini pun on track lagi, insyaAllah lah boleh capai 4.34 itu. Inilah kebaikan bila kita menjaga kebajikan guru. Okay. Jadi beban guru kita dah selesaikan, maka dengan itu dia dapat memberi tumpuan perkara-perkara yang lain yang lebih penting, terutamanya dalam PDP lah, untuk kurikulum. Jadi untuk masa sekarang ada banyak lagi perkara yang perlu dibuat penambahbaikan. Okay. Dan dulu saya boleh katalah saya terbuka untuk kongsi di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Tapi sekarang ni saya dah pindah sekolah. Dia terpulanglah kepada SMKPT dan Cikgu Fauziah, dia ada dalam grup CDL ni. Tapi saya minta dia bersama dengan saya, dia tak nak. Okay. Jadi untuk masa hadapan, maksudnya kalau kata boleh dikembangkan di peringkat daerah, negeri juga kebangsaan. Sebabnya saya nampak benda ini kalau kita gunakan di sekolah, dia memberi satu kebaikan pada guru lah, kebahagiaan pada guru. Guru dia rasa lebih mudah untuk dia nak menyimpan maklumat dan juga untuk mendapatkan balik maklumat itu. Okay? Dan apa yang saya cuba nak buatkan pada masa depan adalah nak melihat untuk PDPC pula, guru pula. Yang mana aplikasi ini boleh untuk digunakan untuk PDPC pula. Itu yang paling penting lah. Okay, dan kemudian saya pun sebenarnya dalam proses untuk membangunkan bilik digital. Tapi itulah, saya dah pindah, saya tak boleh nak buat apa lah. Dan satu lagi saya tak tahu nak kata angan-angan atau impian, saya nak cuba buat satu kelas, kata kelas tingkatan 1 ke 2 atau 3 ke, satu kelas yang akan belajar secara digital. Dia akan menggunakan tablet, guru pun akan menggunakan D5 sepenuhnya. Jadi kalau dapat itu, kita nak melihat adakah murid yang belajar secara digital ini, dia punya prestasinya lebih baik atau tidak. Okey. Cikgu boleh cuba di sekolah sekarang kot? Di sekolah yang cikgu. Sekarang ni saya berada di sekolah ini, saya dah berjumpa dengan guru besari. Masalah saya dari segi kemahiran guru tu tak cukup kompeten untuk nak laksanakan benda ni. Banyak perkara yang dia tak tahu, tak faham. App sheet pun dia tak tahu nak guna. Jadi saya
saya akan cuba jugalah macam mana pun untuk buat perkara yang lain. Mungkin saya akan mulakan dengan Smart TV dalam kelas, gunakan YouTube, Hmm. ke arah macam tu pula lah. Jadi Tapi kalau app kata TV yang di sorry ya, app TV yang sorry app sheet yang dibangunkan di SMK Padang Tengku tu, dia tak ah, bolehkah macam kita modify untuk guna di sekolah lain itu dengan kalau yang Cikgu sama? Fauziah boleh jawab saya boleh ni lah sebab saya tak ada kemahiran tu. Saya cuma Hmm. memimpin membangunkan kapasiti guru, Ah, melaksanakan perubahan yang saya nampak memberikan impak yang baik pada sekolah. yep. Jadi kalau saya ada kemahiran tu saya boleh jawab. Jadi Hmm. sebabnya saya di sini pun saya kena perlukan bantuan daripada Cikgu Fauziah. Saya dah minta bantuan ni, saya kata tolong buat untuk saya nanti ERPH dulu. Saya nak buat ERPH dulu. Nak bagi cikgu melihat bahawa digital ini memudahkan tugas mereka. Tak Jadi apa, kalau nanti saya rasa mungkin mungkin kita boleh bincang lebih lanjut ya, daripada pihak KPM sendiri kan. Kita boleh tengoklah apa ah, yang dibuat ni. Sebab apa yang cikgu bentangkan ni memang sangat-sangat bagus dan boleh membantu. ini kita dah buat dah khidmat bantu ICT mana kita dah pasang fiber optik dalam satu kawasan sekolah. Jadi dengan pemasangan ini menggunakan fiber optik ni jadi dia punya kelajuan dia memang di mana-mana sama ya. Kita ada dapat maxi fiber 300 Mbps. Bila kita lihat dia punya apa kelajuan dia di dalam satu kawasan sekolah semua sama. Tak ada Hmm. turun pun. Dan Ya. kita dah uji kita ada program dengan Kolej Universiti Yayasan Pahang. Hmm. Dalam kita ada buat tentang digital juga lah. Dia buat macam mana PDPC digital. Murid-murid di Dewan dalam jumlah 500 orang menggunakan handphone, menggunakan wifi dan tak ada gangguan. Semua semua laju je. Itu kelebihan ni fiber optik ni. Jadi kita dah bangunkan di kawasan sekolah. Jadi apa yang saya lihat, apa yang kita buat ini, dia dia lebih pada untuk kita tengok ABC tu lah. Anak baik lagi cerdik. Jadi kita melihat yang tadi kalau kita tengok sasiah murid pun kita ambil. Okey. Dan juga cerdik itu untuk kurikulum pun kita dapat. Okey. Dan juga kalau kita tengok tadi yang dikatakan untuk membahagiakan guru tu. Jadi kita dah dapat itu. Yang untuk menceriakan murid itu ada dia punya aktiviti yang lain. Tapi untuk My SMKPT ni kita punya sasaran kita adalah untuk membahagiakan murid. Dan memang kita kata kita punya tagline sederhana majukan kemenangan pasti tercapai dan juga moto sekolah marilah menuju kejayaan bukannya omong-omong kosong maksudnya kita dah berjaya menghasilkan satu aplikasi yang memang membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pengkeranian di sekolah. Jadi itu sajalah daripada saya, Doktor. Uh, Terima kasih banyak Cikgu Taufik. Saya rasa kita dapat belajar banyak daripada sesi perkongsian Cikgu Taufik berkaitan dengan My SMKPT ini. Dan based on siri khusus MDL My Digital Leader yang sedang dilaksanakan oleh AIB, saya juga telah pergi tengok di beberapa tempat. Ini adalah salah satu perkara yang perlu dilaksanakan oleh pemimpin lah, oleh PGB, Pengetua dan Besar. Seperti yang saya ada sebut dalam saya punya talk pada sesi tersebut, kita kena, pengetua besar ni dia ada dua peranan utama lah. Yang pertama sebagai pemimpin yang akan menggerakkan sistem pengurusan yang berasaskan sistem digital lah, macam yang dibuat oleh Cikgu Taufik. Dan yang keduanya adalah untuk membantu ataupun menyokong guru-guru melaksanakan PDP yang menggunakan digital tools, maksudnya memudahkan dan menyokong guru untuk melaksanakan PDP yang berbentuk digital. Itu juga Cikgu Taufik sedang dalam proses untuk buat di mana My SMKPT ini akan ditambah baik untuk ke arah PDPC pula. Alhamdulillah apa yang dibuat ini sangat-sangat relevan dengan apa yang sedang berlaku di dalam dunia sekarang ini. Mungkin untuk pengetahuan semua yang sedang mendengar sesi ini, yang sedang mengikuti sesi ini, dalam era sekarang ini, era Society 5.0, IR 4.0 ini,
kita seperti yang disebut juga oleh Cikgu Taufik tadi banyak kali, bahawa pelajaran ataupun PDP itu boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana-mana saja. Untuk membolehkan perkara itu berlaku, kita perlu kesediakan platform lah, platform dan sumber untuk murid belajar pada bila-bila masa dan di mana-mana saja. Bukan saja murid, cikgu juga boleh buat kerja mereka pada bila-bila masa dan di mana-mana saja. Jadi keyword yang Cikgu Taufik sebut banyak kali tadi, iaitu membahagiankan cikgu itu adalah sangat bagus. Sebab sekarang ni saya rasa cikgu-cikgu tertekan, ramai cikgu yang tertekan nak pencen awal dan sebagainya, especially bila masuk digital ini kan. Jadi jika apa yang dibuat oleh sekolah Padang Tengku ni melalui Cikgu Taufik menggunakan digital, tetapi sebenarnya cikgu jadi lebih seronok, tidak rasa tertekan, ini adalah sesuatu yang perlu kita pelajari dan kita amalkan juga di tempat lain. Okey, jadi kita nak terima beberapa soalan. Kalau ada yang nak tanya boleh tulis, saya akan bacakan. Tapi sementara itu kita tengoklah apa yang telah ditulis di sini. Antaranya adalah berkaitan dengan ada yang kata cikgu kalau diberikan komputer tu barulah okey kan. Jadi satu cikgu satu komputer. Sekarang di sekolah Cikgu Taufik sendiri, masa di Padang Tengku, komputer tu sendirilah. Cikgu gunakan komputer sendiri. Setakat ni memang kita menggunakan komputer sendirilah. Cuma saya sebenarnya ada satu cadangan yang saya nak buat daripada koperasi lah. Cuma kita tak laksanakan lagi. Iaitu kita nak bagi pinjaman daripada koperasi. Dalam potongan RM5,000 dalam jadi adalah di segi kenakan apa ni sebis perkhidmatan tu. Jadi dia akan bayar dalam 10 kali ke 12 kali ke. Jadi benda-benda macam tu lah kita nak membantu guru dalam untuk memiliki laptop lah. Ataupun LCD dan sebagainya untuk menggalakkan. Tapi tak sudah lah. Tak apa. Pada masa yang sama, untuk makluman semua yang hadir dalam sesi ini, KPM akan membuat peluncuran dasar pendidikan digital. Ataupun nak launch dasar pendidikan digital ni yang telah pun diluluskan, dipersetujui, diluluskan oleh Jemaah Menteri. Sekarang ni just majlis untuk launchkan dasar ini. Dan antara yang ada di dalam dasar tersebut adalah berita baik untuk guru-guru lah, di mana kita usahakan untuk sediakan komputer kepada guru. Kita usahakan untuk tambah baik internet lah melalui mykpm.net melalui kpm.net. Jadi itu dua perkara asas lah, capaian internet dan juga peranti, yang benda tersebut termaktub dalam dasar pendidikan digital yang akan dilancarkan tidak lama lagi lah ya. Jadi buat masa sekarang ni kalau ada masalah-masalah line, masalah komputer, cikgu jangan risau, sebab perkara itu memang dibagi perhatian yang pemerintah perhatian yang berat lah oleh KPM, dan kita akan cuba untuk pastikan guru-guru mendapat kemudahan yang secukupnya, capaian internet yang bagus di semua sekolah, dan akhirnya akan membawa kepada memudahkan pelaksanaan pendidikan digital. Yang saya nak highlight daripada sesi pembentangan Cikgu Taufik pada petang ini adalah kalau selama ini saya duk dengar kan, cikgu-cikgu rasa terbeban dengan digital ini, mereka prefer old style, menggunakan kertas dan sebagainya. Tapi bila Cikgu Taufik bentangkan tadi, nampak cikgu-cikgu juga rasa gembira dapat memudahkan tugas mereka dan sebagainya. Jadi saya harap pengajaran ataupun apa yang dibuat oleh Cikgu Taufik ini kita dapat perluaskan di semua sekolah lain. Bagi yang hadir pada sesi petang ini, saya pasti tidak semua pernah dengar AppSheet, tak tahu pun ada wujudnya AppSheet, tak apatah lagi nak guna AppSheet kan. Jadi mungkin dalam aspek ini saya rasa di pihak KPM, saya sendiri sebagai yang menggerakkan digital di IAB, kita akan bersama lah dengan Cikgu Taufik macam mana kita nak buat supaya kita dapat perluaskan ilmu ini kepada semua pengetua dan guru besar yang lain, dan akhirnya masing-masing akan boleh mendapat manfaat daripada apa yang sebenarnya telah pun disediakan oleh KPM melalui D5 tersebut ya. Satu lagi yang boleh juga digunakan oleh guru-guru adalah MS Teams, juga boleh menjadi satu platform untuk menguruskan sekolah, untuk buat apa seperti mana yang Cikgu Taufik buat tadi itulah. Tapi itu juga memerlukan kemahiran yang perlu diterapkan dulu kepada pengetua besar, kepada guru-guru lah ya. Okay. Selain daripada itu, mungkin ada lagi beberapa soalan yang mungkin saya boleh ambil dari sini.
Um, Assalamualaikum. Assalamualaikum, ya silakan. Assalamualaikum Dr. Ihsan dan Salam. Tuan Taufik. Terima kasih atas perkongsian pada petang ni. Saya Puan Latifah Mansur, Mhm. pengetua Sekolah Menengah Pasuh 2. Jadi Sekolah menengah apa? Sekolah menengah Sekolah apa? Menengah Pasuh 2. Oh, Pasu 2. Jempol. Jempol Negeri Oh, Sembilan. okey, okey. Okey, berkaitan dengan itulah saya sangat menariklah perkongsian daripada Tuan Taufik tadi sebentar tadi. Sebenarnya Mhm. PPD kami ada buat program ni. Dia memanggil Mhm. guru ICT lah, Mhm. memberi taklimat, tapi jangka masa yang diberikan tu macam setengah hari. Kemudian diarahkan guru ICT ni balik ke sekolah menerangkan pada pengetua. Tapi gagal lah Oh. sebab FSIP ni memang memerlukan kursus yang agak panjang lah, dan kata Tuan Taufik Mhm. tu memerlukan memang kepakaran lah. Cuma di sini saya sebagai pengetua sekolah untuk Mhm. pendigitalan sekolah, saya lebih memfokuskan kepada penggunaan Google Classroom. Okey, Satu. okey. Jadi Mhm. saya tak berapa nampak sangat beza lah. Cuma sebab saya rasa saya menggunakan Google Classroom itu sebab 100% ditanggung oleh Delima dan dia lebih mesra pengguna. Di mana Oh. kadar kepakaran guru tu tidak adalah setinggi macam kita nak buat app sheet tu. Mhm. Tapi Mhm. saya tak tahulah, tapi mungkin nampak kat situ banyaklah dia mungkin kepelbagaian app sheet tu lebih daripada Google Classroom lah. Tapi untuk Mhm. setakat ini sekolah saya menggunakan Google Classroom di mana saya sebagai guru dan guru-guru saya itu sebagai anak murid. Ya, ya. Jadi kita adalah kita punya seperti yang Tuan buat itulah pengurusan kurikulum, kokoh, HEM dan Mhm. sebagainya. Di situ maklumat tu dimasukkan. Jadi bila pemantauan tu, kalau katalah pemantauan daripada PPD dan JPN tu, saya tak perlu panggil cikgu saya. Saya just Hmm. buka Google Classroom tu dan terangkan kepada apa kemauan mereka untuk kurikulum, nilai mesyuaratnya mana, apa aktiviti. Macam tu lah. Tapi saya nampak app sheet ni lagi luas lah. InsyaAllah lah Ya. saya pun berminat lah untuk belajar nanti. Jadi saya mohonlah kalau Dr. Ihsan tu kalau IMD boleh lah buat program ni untuk pengetua-pengetua pula. Sebab Ya, saya ya. tengok asyik panggil cikgu ICT je kan. Bukannya kalangan pengetua ni tak ada yang tak minat. Saya sangat berminat. Tapi Ya. platform untuk kami tu, bila Ah, pengetua tak dipanggil, asyik-asyik panggil I guru ICT. see. Jadi macam we are lacking behind in terms of ICT knowledge lah. Jadi Ya. terima kasih. Terima Terima kasih. kasih Puan Latifah di atas input yang diberikan. Mungkin Tuan Taufik boleh respon dulu Ya, tentang thank you ya. perbezaan ni ya, app sheet dengan Ya, Google kalau Classroom. Dr. Isan ingat lagi masa Dr. Isan panggil saya tu, apa yang saya katakan? Aha. Yang penting adalah kemahiran. Ya, ya, Jadi ya. kalau kita bercakap tentang teori, dia tak akan ke mana-mana. Dia akan di Hmm. situ juga. Hmm. Sebab bila kita sebut pendigitalan ni, dia satu kemahiran. Dia mesti try and error. Dia tak ada Hmm. kata kita tengok saja, tak boleh. Dia memang mesti buat sendiri, rasa Hmm. sendiri. Hmm. Bila kita dapat selesaikan benda tu, dapat buat benda tu, kita akan rasa satu kepuasan. Ya. Bila dah dapat buat tu, kita akan ada lagi rasa nak buat lagi, apa pun lagi dulu, apa lagi. Kita akan explore makin dalam, lagi kita seronok. Hmm. Tapi seperti mana yang Puan Latifah kata, masa tu. Ha, jadi kalau nak buat, dia mesti ada satu struktur yang kata khusus kata 2 hari, 3 hari yang boleh memang kita sediakan dengan lengkap. Kalau Okey. paruh hari ya, benda tu tak ke mana, dia akan separuh jalan dan terbengkalai. Jadi kalau kata Uh, khusus nak ya. buat untuk pengetua ni, ada kata satu benda yang boleh dibuat dan pengetua boleh buat, dia akan rasa benda tu bermanfaat, dia bawa balik, dia akan tunjuk ke orang, saya dah buat sesuatu. Jadi maksudnya kalau IAB buat khusus tu sepatutnya fokus banyak kepada kemahiran lah daripada Ya, teori kepribadian. saja dia nak buat tu Betul. nak buat ni tapi tak tahu buat ke tidak kan. Cuma tadi yang Puan Latifah tanya maklumkan yang beliau menggunakan GC, Tuan Taufik menggunakan apa app sheet. So ada perbezaan tak? Mungkin boleh jelaskan sedikit. Uh, yang penting matlamat kita sama ya. Hmm. Cuma bila kita menggunakan uh, uh, Google Classroom ni, Delima ni, dia perlu masuk dulu. Dia ada cikgu dia masuk pun dia tak ingat lah. Sebagainya. Hmm. Macam murid pula, dia memang ada dia punya
apa ni, dia punya email sendiri sebagainya. Tapi Hmm. di luar bandar ni macam di sekolah kami ni, uh, murid-murid dari segi kekakasan itu memang dia Hmm. tak ada lah, kurang. Jadi kita nak bekalkan di sekolah tu, saya melihat dia agak agak ada inilah, ada dia punya kengkangan. Jadi apa Hmm. yang saya buat tu, saya kata untuk guru dulu. Untuk murid memang kita nak gunakan Google Classroom tu macam Cikgu Latifah Hmm. tadi tu. Tapi Hmm. ini langkah pertama. Tapi itulah, saya tak ada di sana, tapi saya akan buat di sini insya-Allah lah. Ya. Memang memang apa yang digunakan di lima tu memang satu platform Ya. yang bagus. Cuma kita Betul. kena explore lah untuk Hmm. mendapatkannya. Jadi nak explore tu mesti semua orang, pengetua, JPK, guru, dan akhirnya memberi manfaat kepada murid. Jadi Betul, saya betul. cakap tahniahlah pada Cikgu Latifah atas apa usaha Ya. yang lakukan tu. Terima kasih. Sebenarnya Ya. sama ada AppSheet ke Google Classroom ataupun satu lagi Microsoft Teams yang saya sebut tadi pun fungsi mungkin hampir sama, cuma cara penggunaan tu mungkin ada, setiap orang ada preference masing-masing lah. Dia lebih prefer yang ni, prefer yang ni kan. Tapi saya rasa dari segi nak membantu pengurusan sekolah tu boleh lah. Saya sendiri sebenarnya untuk makluman Tuan Taufik dan Puan Latifah, di IAB, di pusat saya ni, saya sebagai Ketua Pusat Pembangunan dan Pengurusan Teknologi. Sebelum ni saya lebih kepada Google, tapi sekarang beralih kepada Microsoft M365 sebab benda tu free. Kita di Kementerian Pendidikan, cikgu-cikgu semua dapat akses free, dan pada saya lebih prefer M365 ni. Dia punya cara dia, dia penggunaan tu mungkin pada saya lebih menarik lah. Tapi anyway, tak ada mana yang kita kata lebih baik ataupun kurang baik. Semuanya adalah bergantung kepada kita punya cara penggunaan. Jadi apa yang Puan Latifah buat tu bagus. Kalau boleh saya nak juga Puan Latifah mungkin berkongsi dalam sesi CDL PGB ni. Nanti Puan Latifah boleh kontak saya ke untuk kita Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam InsyaAllah. ya. Cikgu Syarifuddin, silakan. Tawau ni. Ada tawau. Saya masuk lewat sikit tadi. Cuma saya nak tahu Tuan Taufik kan. AppSheet ni adakah dia sebab dia apa nama ni, berbayar ke ataupun dia free ke ataupun dia boleh link ke dengan Google Classroom tu yang pertama. Yang kedua tadi M365 tu, mungkin boleh minta penjelasan sikit Dr. Ihsan kata je, wallahu alam. Dua soalan. Okey. Silakan Cikgu Taufik dulu. AppSheet ni setakat ni free lah. Okey. Kemudian sebab saya baru explore lah dengan Cikgu Fauziah ni. Tidak sampai setahun lagi ni, baru lagi ni. Baru masuknya bulan 3 tahun ni. Jadi dari segi nak linkkan dengan APDM kita dah buat. Kita dapat yang macam tadi hari lahir tadi tu daripada APDM lah tu. Masuk website. Boleh link Boleh link dengan beberapa. Okey. Tapi dengan Delima saya tak tahu lagi, tak buat lagi. Okay. Saya kena tengok dulu. Sebab saya bukan seorang yang mahir tentang tu. Saya perlu rujuk kepada saya punya pakar saya, Cikgu Fauziah ni. Ya, Cikgu Fauziah kata dia nak bagi komen. Silakan Cikgu Fauziah. Cikgu Fauziah, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampuk boleh ke? Boleh. Sebab saya nak respon pada pengetua Latifah tadi kan. Cikgu Latifah tadi tentang perbezaan Google Classroom dengan AppSheet ni lah. Okey. Macam saya pun kita buat juga Google Classroom untuk dokumentasi lah. Macam kita ada Google Classroom ni lebih kepada dokumentasi. Macam kita nak kumpulkan data kurikulum semua tadi tu, kita kumpulkan di Google Classroom. Kita guna juga sebagai medium untuk kita berinteraksi lah. Okey, menggantikan WhatsApp kan. Okey, tapi AppSheet ni apa yang saya nampak, dia lebih kepada nak membantu cikgu menyediakan laporan dengan lebih cepat. Yang tu yang sangat membahagiakan cikgu adalah kita boleh key in je dekat handphone, then kita send, kita hantar, submit, kemudian boleh terus jana laporan. Okey, dan di samping tu daripada laporan tu tadi terus disimpan dalam Google Data Studio. Itulah beza antara sebab dalam Google Classroom kita tak ada
fungsi untuk sediakan laporan terus. I Kan? see. AppSheet tadi dia link dengan Data Studio boleh? Boleh. Memang kita kita linkkan dengan Google Data Studio supaya Hmm. kita cikgu tulis laporan dan kita boleh terus tengok dekat Google Data Studio tu. Okey, Jadi, siapa yang contoh Data Studio itu sebagai dia punya dashboard lah kan? Dashboard betul. untuk Yes, memaparkan data. dashboard dia. Macam kita buat keberadaan kan. Contoh hari ni cikgu ni tak datang. Sebelum ni kita lapor dalam WhatsApp. Kan macam okey siapa tak datang esok. Jadi WhatsApp tu akan jadi panjang sangat bila ramai cikgu tak datang kan. Jadi itu yang menyebabkan kita hilang maklumat awal. Jadi kita buat di dalam AppSheet ni, siapa tak datang, berapa hari tak datang, kita terus dah ada dah ada rekod. Lepas tu kita boleh terus link ke Google Data Studio, Looker Studio untuk kita tengok terus. Okey, siapa tak datang ni untuk memudahkan cikgu relief buat. Itulah saya rasa beza dia antara Google Classroom dan AppSheet ni lah. Okey, bagus. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Fauzia. Jadi, tapi saya sebab dari segi kemahiran tu kita perlu terapkan dulu kepada pengetahuan besar, guru-guru sebab tak semua ada kemahiran ini. Tadi Cikgu Syarifuddin juga tanya tentang M365. Saya beralih daripada Google Docs, Google Drive tu Google Sheet dan juga Google Slide kepada M365 sebab bila kita buat contohnya PowerPoint, kita nak upload ke dalam Google Drive, kita kena convert kepada Google Slide. Bila convert kepada Google Slide, dia punya features tu hilang sebagai dia tak sama. Tapi kalau dalam M365, Google PowerPoint tu kita just save saja dalam OneDrive dan kita boleh share. So dia fungsi dia sama macam Google Drive tapi dia dalam OneDrive dan semua fungsi PowerPoint, Words, Excel semua tu exactly the same, tak berubah. Itu satu. Yang keduanya dia panggil SharePoint. Kemudian dia SharePoint ni kita boleh gunakan, kita boleh buat macam website juga, macam Google Site juga, tapi ini Microsoft punya. Dan actually Google, Microsoft ni masing-masing ada fungsi yang hampir sama dan masing-masing bersaing lah. Jadi terulang lah kepada kita sendiri nak prefer yang mana. Dan saya sendiri sekarang ni saya ke arah M365 which is free sebenarnya, tak kena bayar apa pun. Jadi kita dah sampai ke penghujung. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang terlibat dalam sesi pembentangan, Tuan Taufik sebagai pembentang dan semua yang turut terlibat untuk Q&A lah. Puan Latifah, Puan Fauzia, Cikgu Syarifuddin dan yang lain. Saya harap untuk apa yang telah disampaikan ini dapat beri insight lah dan kita boleh usahakan untuk kita buat perkara yang sama di organisasi masing-masing. Bagi yang nak mengisi borang kehadiran itu sebenarnya telah pun diberikan pautan, boleh klik. Sebelum saya akhiri sesi petang ini, saya nak share satu perkara iaitu dalam CDL ini ada juga yang sekejap saya nak share satu maklumat. Ni admin dah share. Okay. Bimbingan instructional CDL. Jadi ini akan diadakan, mungkin Hazwani boleh ceritakan sedikit maklumat tentang perkara ni untuk kita share dengan pendengar kita. Okey, salah satu daripada komponen dalam program ni ialah kursus bimbingan instruksional dan pengenalan untuk program ni akan berlangsung pada 31 Oktober iaitu minggu depan hari Selasa jam 3 hingga 4:30 petang. Sekiranya ada guru-guru yang berminat boleh boleh isi pendaftaran melalui kod QR di sini ataupun boleh masuk ke pautan ni. Betul. Boleh share juga pautan tu dalam chat. Betul. Maklumat lanjut juga boleh didapati dalam Telegram CDL lah. Nanti akan dipost di sana. Terima kasih banyak Cik Hazwani. Jadi ini terbuka kepada pengetua guru besar dan juga guru. Terbuka kepada semua lah, guru-guru dan pengetua dan guru besar ataupun pengetua besar saja. Terbuka kepada semua warga pendidik. Betul. Okey. Baik, terima kasih banyak. Jadi saya rasa kita dah sampai ke penghujung siri yang ke-17 hari ini. Jadi untuk mengakhiri ini kita ambil gambar dulu. Okay, saya sudahi dengan wabillahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita bergambar. Okay, silakan Wani. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka kamera dulu.
dan bersedia. Okey, saya mula ambil gambar untuk batch pertama dahulu. Okey, senyum. 1, 2, 3. Okey. Okey, semua sudah. Okay. Thank you. Terima kasih banyak semua. InsyaAllah kita jumpa dalam siri yang ke-18 pada minggu depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.